Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita test sound daripada Langkawi, berada di pulau yang kata 99 pulau yang berada di keliling Pulau Besar Langkawi ini. Anda yang dah pernah datang Langkawi, Alhamdulillah tempatnya masih lagi aman, damai, masih bersih. Tak banyak pencemaran udara saya nampak, kecuali waktu sekolah masih lagi ada jam di Pekan Kuah tadi, sewaktu saya nak dalam perjalanan. Tapi satu berita yang tidak begitu menarik, iaitu kabel kar tak ada pada bulan ni. Maksudnya diberhentikan untuk 1 bulan, sebab mereka nak buat servis, nak buat repair. Katanya dah lama sangat tak servis. Tapi bagus juga, cuma dia berlaku waktu yang saya sampai sini. Saya dah memang, orang utara kata memang tan nak naik lah. Orang tan ni maksudnya orang dah memang dah plan nak naik betul-betul, nak bawa cucu semua naik. Tapi dia kata tak ada pula. So, tapi memang saya pernah naik dulu sebelum PKP. Cantik bukan main. Dia punya pemandangan bila kita naik lagi tinggi kan nampak sebahagian daripada pulau ni bersama dengan pulau kecil-kecil, laut. Cun gila kan. Siapa pernah tengok ataupun siapa pernah naik kabel kar kat Langkawi ni? Apa nama bukit tu? Gunung apa? Gunung tak ingat dah. Okay, mesti you all tahu kan. Alright, sound clear. Syeda Love, thank you very much. Nur, siapa tadi? Nur Hazawati. Okay, semua. Jenny Lajung pun ada. Syeda Syaha, Putri Anissa. Alright, thank you very much. Aina pun ada. Sumirain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya nak cerita tentang satu cerita. Sebenarnya cerita ni cerita dah lama, tetapi ramai orang tak tahu ataupun mungkin tak ambil pot lah, sebab benda ni kan siapa nak dengar sangat tentang air beras pula tu kan. Tapi sebenarnya saya memang berminat kepada traditional medicine, sama ada daripada China ataupun India ataupun Jawa, tak kira mana-mana. Kalau ada Eropah pun kan kita dapat chamomile tu daripada Germany sebenarnya. Germany pun ada dia punya traditional herba-herba dia. Baiklah, air beras saya masih ingat zaman atuk nenek saya dulu, kita buat bedak sejuk dan sebagainya. Anda ingat tak? Okey, itu pun asal-usulnya daripada beras juga, betul? Saya masih ingat saya tolong atuk saya titik tu, lepas tu kan biar dia kering dulu, berbau lah satu rumah, tapi sedap sebab dia ada pandan kan. Jadi orang tua dulu kan pakai bedak sejuk orang panggil. Baik, malam ni ada kaitan dengan air beras. Lain kali kalau anda dah tengah tanak nasi tu, okay, biar air tu dilebihkan sedikit. Semoga anda tuang dulu sebelum dia betul-betul kering, kan, sebelum anda kecilkan api tu, kan air tu masih ada. Pertengahan jalan pun kalau dah mendidih, anda ambil air tu dulu. Air tu yang dah jadi warna putih tu, itu satu cara. Okey, di malam ni ada 2 atau 3 cara yang saya akan bagi pada you, yang membolehkan kita jadikan air beras tu sebagai satu manfaat, satu kebaikan kepada kita yang kita buang-buang aja. Paling-paling lain kali kalau you tak mau pakai kat diri you, badan you tak mau minum, kokot lah you rasa benda tu tak orang kata apa, tak high level lah kan, sebab air yang dah dibuang-buang sekurang-kurangnya pokok kita tahu ni, untuk jadikan baja, banyak bunga-bunga atau pokok-pokok kalau you tuang, dia jadi sihat. Mana tak sihatnya? Saya bagi dulu dari sudut sains ya. Semoga bila saya cakap nanti saya tak payah explain kenapa dia membolehkan you dapat hasil yang begitu dahsyat sekali. Dengar ujung-ujung tu mungkin nombor 7, kalau ada masa nombor 8 nanti you tak akan rugi dan you akan kata Masya Allah, macam tu. Maksudnya you kata pasal apa tak abang dulu, macam tu. Okey. Right, sambilan tu siapa yang pernah pakai air beras ni untuk tujuan kesihatan, sila tulis kat situ. Saya boleh confirm balik sama ada itu sebagai mitos ataupun sebagai cuma dengar-dengar cerita
Kadang-kadang dibawa turun daripada tok nenek kita pun saya boleh setuju juga, tak ada masalah. Sebab apa, orang tua takkan nak bagi anak cucu dia benda-benda yang tak elok, betul? Okey, nombor satu, air beras ni bila you ambil daripada, katakan air beras yang dimasak tadi, okey, tu satu cara kan. Nombor dua, saya nak cerita sekarang, you boleh buat secara rendam. Ambil beras yang telah dibersihkan, tapi bukan dibersihkan sampai tak ada apa. Paling banyak kalinya 2 kali you bilas dah cukup. Kalau tidak, nanti tinggal tak ada benda lagi dah. Yang penting dia punya brand tu kat luar tu. Tapi kita tak maulah beli-beli daripada plastik tu terus kita rendam. Kita basuh dulu sekali, paling banyak kali saya kata 2, biar bila kita redam nanti you masih nampak dia punya macam ada kuning-kuning sikit, habuk-habuk sikit. You boleh pakai beras putih ataupun you boleh pakai beras perang, beras mati ke, beras jasmin ke, beras siam ke, beras daripada India ke, mana-mana you boleh. Okay, so beras tak ada masalah. Pilihannya ramai, nanti saya cerita. Ada zaman satu ketika dulu sampai sekarang masih lagi dibawa sampai jadi tourist center negara China sebenarnya, sehinggakan mereka tu boleh membuktikan dah beribu tahun pun masih diguna pakai. Caranya yang terus, nombor 3 ialah dipanggil fermentasi. Bukan saja you rendam semalaman, you pakai besoknya. Rendam tu lebih kurang satu kadarnya beras 4 kali airnya, ataupun paling rendah 3 kali. So antara 3-4 kali, bergantung kepada you nak dia terlalu cair ataupun nak yang agak pekat sedikit. Faham? Saya ulang, 1 lawan 3. 1 beras, airnya 3. You rendam semalaman, besoknya boleh pakai. Apa yang saya nak suruh you buat nanti. Ataupun kalau nak style betul-betul original, you kena betul-betul masukkan air ni, sama ada air beras tadi yang dah rebuskan, yang dimasak ataupun ditanak tadi tu, ataupun yang direndam tadi, you tutup elok-elok. You mesti ada satu macam balang kecil tu ataupun botol kecil, kaca yang paling bagus sebab you boleh nampak apa jadi. Lepas tu you tutup. Sebelum ditutup tu, ada setengah orang dia, kalau you nak ferment dia, nak peram dia, haruslah masuk sedikit dipanggil kulit limau ataupun grape seed ataupun pomelo, buah limau yang agak besar sikit tu, yang isi dia warna merah tu kan. Kalau dibersihkan dululah apa pun, lepas tu nanti you ambil dengan kulitnya sekali. Saya ulang, kulitnya, peel. Dia punya peel tu, yang putih-putih tu terutama sekali, you potong elok, isi you makan tak apa, jangan masukkan isi tu. Saya ulang, kulitnya sahaja masuk. You tutup kena rapat supaya tak banyak masuk bakteria lagi dah, sebab you nak simpan paling minimum seminggu. Boleh? Seminggu, dengar. Maka kenapa saya bubur ataupun anda kena bubur limau sikit tu, sebab nanti ada kekurangan baunya. Maklum sajalah, apa saja yang diperamkan baunya masam kan, nanti kita nak pakai. Alright. Cara nak pakai ataupun sebelum tu, apa manfaat dia dahulu kan. Kalau yang jenis minum, kalau yang tak difermentasi punya konsep, itu lebih kepada untuk nombor 7, nombor 8 nanti. Tapi nombor 1 ialah yang minum you rendam semalaman, ataupun you rendam tak sampai 3 jam, ataupun you ambil yang lepas tanak nasi tu, yang tu dah boleh minum dah. Saya ulang, yang bila you nasi asing, air dah boleh you siapkan, dah agak suam-suam tu you minum. Nak masuk sedikit stevia pun boleh, nak masuk sedikit limau boleh, nak masuk ginger sikit pun boleh. Tapi kekuatannya ialah disebabkan dia ada banyak mineral dalam air beras ni. 1. Nombor 2, dia ada orang panggil starch. Starch tu memanglah beras karbohidrat kan. Ini ada kaitan dengan dari sudut tenaga nanti, ataupun dari sudut you punya penggunaan untuk penjagaan kulit ataupun rambut dan sebagainya. Okey, itu starch ada kebaikannya. Ramai orang selalu kata starch is bad, not necessary. Okey, saya ulang. Tuhan tidak menjadikan apa saja yang diciptanya tak ada benda yang elok. Mesti ada benda elok. Kita kena tahu pakai je. Nombor 2 ialah dia ada, saya kata apa tadi, mineral dan amino acid. Amino acid tu maksudnya protein. Protein memang diperlukan sangat untuk kanak-kanak membesar, ataupun untuk kita yang dewasa ni nak pakai, untuk saya gunakan untuk katakan beauty, ataupun untuk rambut, untuk kuku dan sebagainya. Kalau kita minum, kalau kita pakai pun boleh, maksudnya apply.
Vitamin B dan E dan A, dia cukup banyak B dan E. Saya ulang, E dan B. Okay. Dan B adalah lebih bagusnya untuk menyihatkan kulit, menyihatkan rambut, menyihatkan kekuatan kuku kita, dan B ni juga untuk saraf. Okey, tapi yang penting ialah ada E. E bagusnya untuk selalu saya kata untuk apa? Untuk scar, parut-parut, jeragat, jerawat. Jadi nanti kalau saya kata dia boleh menghilangkan sikit sebanyak masalah kehitaman kulit, inilah dia. Sebab apa? Dia banyak E. Dan satu lagi, dia ada satu bahan namanya inositol. Pernah dengar tak inositol? Inositol ni adalah untuk kekuatan dan untuk apa orang panggil, supaya rambut tak split. Dia kalau you tarik pun dia tak luruh, susah nak gugur. Jadi inositol ni mengurangkan friction rambut ke rambut tu, sehinggakan dia tidak pecah rambut tu. Ini inositol punya kerja. Lepas tu dia ada humectant. Humectant tu dia menyimpan air ke dalam ataupun di bawah permukaan kulit kita, maka kulit kita lebih moist. Moist tu maksudnya apa? Lembap. Kan kita tak nak tengok kulit kita kering dan sebagainya. Ada dalam beras terkenal kajian namanya humectant. Lepas tu dia ada niacin, semua ni vitamin-vitamin B punya kompleks dia, magnesium, selenium, zinc, ada iodine, semua-semua ni untuk melawan inflamasi. Bagus kan? Dan ujung-ujung sekali dia ada satu dinamakan linolenic acid, dan bahan-bahan yang meningkatkan anagen phase. Dalam kulit kita ni, dia ada beberapa fasa. Fasa laju naiknya rambut, atau fasa yang perlahan, atau fasa yang mematikan. Ada juga sebab semua makhluk Allah dia tahu bila masa dia nak mati. Apoptosis, sel kita mati sendiri. Rambut dia bertukar wajah daripada hitam jadi putih pun ada waktu-waktu tertentu. Tapi bila dengan air beras, dia membantu untuk melajukan. Jadi kalau rambut tu nampak lambat naik dan sebagainya, dia boleh laju. Nama fasa tu namanya anagen phase. Terkenal dalam penggunaan air beras. Untung tak? Kita masih cerita air beras ni yang free sebenarnya, yang orang buang-buang tu. Okay? So daripada sekarang, simpan dalam peti ais pun boleh. Sekurang-kurangnya 2-3 hari boleh minum lagi. Faham? Okay. Right. Lain pada tu, saya mulakan dengan 7 keuntungan bila you minum dulu. Okay. Satu ialah tenaga. Ramai orang dah dapat secret ni, rahsia ni, sebab dia kata kalau saya minum air beras, kalau saya nak pergi kerja, saya rasa kenyang sampai lunch, tak ambil breakfast pun tak apa. Jadi bangun-bangun pagi, dia picit perah sedikit limau ataupun lemon, dia minum. Kadang-kadang dia letak garam sikit, kadang-kadang dia orang letak stevia sikit, dia minum cun. Okay. Tapi air ni kalau minum dia kosong pun tak ada rasa, dia bukan pahit apapun, dia plain. Maksud air beras. Jadi dia sendiri secara automatik ada serat. You tak nampak serat-serat halus tu macam gram gum, Arabic gum kan, you tak nampak pun kalau yang sebut-sebut tu, tapi dalam tu dah ada berbentuk prebiotik, bagus untuk bakteria. Cantik kan? Okey, nombor 2, dia menghilangkan sembelit ataupun cirit. Saya ulang, sembelit pun dia bantu, cirit pun dia bantu. Dahsyat tak? Jadi orang sembelit pun boleh makan, minum. Orang cirit pun lagi boleh minum ni. Dia membantu dua-dua sekali. Okey. Seterusnya dia, of course, kalau you tak cukup air badan you kan, selalunya kita pun boleh berpenyakit kalau dehydrated. Maka dia adalah satu cara yang untuk menghydratekan balik. Maksudnya bagi air balik dalam badan kita, dan cecair ini penuh dengan, bukan kosong, ada mineral, ada dia punya vitamin, ada dia punya trace mineral sekali. Ingat tak? Selenium, zinc, semua tu. Baik. Bagus. Mungkin you tak percaya, saya pun tak percaya. Ni kali pertama saya dengar air beras ada orang buat kajian. Ni saya nak kena tengok betul-betul sebelum saya buka cerita ni. Tetapi dah kalau orang berani keluar kat dalam Google, dalam dia punya bicara, terutama sekali, bukanlah saya kata Mak Saleh saja yang kita percaya, tapi mereka tu lebih terdedah kepada kalau salah buat statement, orang akan bantai betul-betul. Jadi saya dah tahu
cerita ni, dan dah ada kes yang mengatakan claim yang mengatakan kanser. Boleh dibantu dengan amalan minuman harian ataupun acap kali you minum air beras. Yang ni saya rasa cun lah. Cuma saya rasa tak sekuat air sirsak, tak sekuat air seperti air daun salam kan. Tu air tu lebih kuat. Air daun kari jangan main tau. Herba kita, kunyit atau halia tu, ataupun cruciferous vegetable, very good. Okey, tapi malam ni kita cerita air beras. Dia juga mengurangkan Alzheimer's, penyakit penuaan ni, penyakit tua. Dan dia ada membantu bagi mereka yang senang kena sunburn, terbakar di matahari. Walaupun saya kata matahari bagus, tapi setengah orang kan terpaksa terdedah terlalu lama dan waktunya panas terik tengah hari, so dia terbakar juga. Yang kononnya style nak bakar sampai jadi udang, kononnya nak tukar muka, tak payahlah. UV light ada yang bagus, ada yang sampai membakar. Jadi kalau terbakar ni, air beras bukan saja kita nak apply nanti, kita juga boleh minum. Baik, itu sebagai orang panggil gambaran betapa cantiknya air beras. Jadi jangan buang lagi dah air beras. Rugi berapa puluh galon dah, berapa ribu galon dah, betul tak? Yang saya janji nombor 7 atau yang paling dahsyat, yang paling best adalah untuk beauty, untuk kecantikan, untuk awet muda. Saya sebenarnya buat topik ni tak terfikir, mana saya terfikir air beras boleh awet muda, betul tak? Tapi sejak kita memohon kepada Allah SWT, bagilah hidayah, idea, topik dan sebagainya, dia datang berturut-turut. Baru ni saya cerita vitamin E kan. Itu pun tak sangka sampai E is the best for awet muda. Sebab kan dia jaga kulit, dia jaga scarring, dia jaga masalah kuku dan rambut. Okey, itu E. Bilas pula, diminum pula dengan air beras dan dipakai pula. Saya ulang, sekarang penggunaan pakai. Ada satu kumpulan saya kata di negara China, kalau you type Red Yao, kumpulan ataupun dipanggil satu macam bangsa lah, satu kumpulan ataupun satu tribe. Dia punya kumpulan namanya Red Yao di kawasan Guangxi. You tengok dalam YouTube pun ada. Dia orang tu, rambut dia orang, dengar ni, dia orang ada competition pun, siapa yang paling panjang dalam perkampungan tu. Dan sehingga kan perkampungan tu sekarang dah jadi tourist center. Berarti orang datang daripada seluruh dunia, sebab mereka mendapat World Guinness Book of pernah dengar kan orang menang Guinness World Book of Record tu? Macam tu ke bunyinya? Maksudnya dia orang menang lah. 2002 dia orang menang. Daripada tahun tu sampai sekarang penuh. Bila musim dia orang buat perayaan ataupun macam celebration tu kan, punyalah ramai tengok. Dan yang ni saya nak cerita, sejak tahun 794, berarti dah 1000 tahun lebih, tok nenek dia orang dah pakai sistem air beras. Dia panggil Yao Rice Water. Bezanya sikit je, sebab dia bilas dengan air sungai yang mengalir, air daripada gunung-gunung yang bersih. Kita nak cari air gunung yang bersih, nak bilas ya. Tapi makan, minum dan pakai untuk rambut mereka memang macam kita boleh buat sekarang. So macam ni. So boleh tak you amalkan, tengok, dan bila lepas bulan 2 you bagi tahu kat saya, boleh tak? Saya belum buat ni, tapi saya pernah minum air beras, saya pernah minum, tapi rambut saya belum buat, terus terang. Jadi kita sama-sama percaya kepada yang telah menjadi tourist center, dan you tahulah bila dah menang sampai Guinness World Book of Record tu, takkan dia nak bagi hadiah kat kampung tu macam-macam tu je. Hadiah yang didapat tu ialah rambut yang paling panjang, yang paling ramai, yang paling bersih, yang paling hitam. Yang hitam saya nak cerita ni. Dan kalau you tengok sendiri, you pun heran. Ada seorang tu umur 80 masih hitam. Bukan seorang lah, mungkin umur 70 bagi dia orang tu biasa kok hitam. Tapi dia ambil yang lagi tua kalaupun setengah hitam pun saya tak percaya. Bila tengok betul-betul tu dia bersinar pula tu lagi. Semua tu amalan dia orang apa?
Dia orang ambil dengar okey, you balik buat sendiri, saya pun buat, kita buat, lepas tu kita share sama-sama. Jadi tak, rambut saya pun belum saya buat dengan air beras lagi, kita cuba. Nombor satu, saya kata apa, dia orang ambil air beras macam saya cerita tadi, cuma dia peram air beras tu selama minimum seminggu. Saya ulang, seminggu. Atuk nenek dia orang zaman beras yang semua beras dia orang atas bukit semua tu organik lah. Tadi saya lupa nak cerita, kalau boleh, kalau nak pakai kat muka terutama sekali, kat rambut ke apa, lebih baik you ambil yang organik. Pasal apa, kita tak nak ada kan pesticide lah, glyphosate lah, ada Roundup lah, oh Masya Allah, ada heavy metal lagi. So you ambil yang organik, you betul-betul nak pakai kat muka you, jangan melawak. So dia orang buat apa tau, yang rambut dulu. So rambut ni dia peram seminggu. Zaman sekarang, zaman tok dia orang kata minimumnya 3 hingga 4 minggu, sebulan. Apa jadi kepada air beras kalau dia simpan lebih dari seminggu? Berbau lah kak, betul tak? Tapi dia orang kata tempat dia orang tu tak berapa berbau sangat, bau, tapi mungkin dia orang dah biasa daripada kecil kan. Zaman tok nenek sampai ke bawah moyang semua pun dia hantar sampai anak cucu pun duk bau benda tu, mungkin no problem. So, kita kalau bau sikit-sikit, jangan risaulah. Dia bukan rosak. Cuma you nak sapu kat rambut you. Okay. So, maksudnya, you bilas rambut you dengan air fermented, air beras. Air beras yang diperam. Faham? So, dipanggil air beras fermented ni, you sapu sampai ke kulit kepala you, dan setiap helai rambut, kalau dapatlah you bilas dia. Maksudnya, you basuh. Ataupun you macam nak rendam sekejap you punya rambut tu dalam 20 minit. Dengar tak, 20 minit. Jangan terlalu lama. Yalah, busuk lah kak, saya kata, tapi busuk dia pun bau macam bau masam. Tak usahlah berkira sangat, sebab yang ni kan dah free. Kan saya kata tadi, kalau busuk sangat, dia orang selalu masuk essential oil sikit, dia masuk bagi wangi sikit. Boleh. Jangan masuk banyak-banyak sebab lari nanti. Kita nak beras tu punya busuk tu, sebenarnya busuk tu dah ada dia punya bakteria, dah ada dia punya fungus sikit-sikit. Yang tu sebenarnya antara kebaikan. Sebab kan kepala kita ni, kalau langsung tak ada bakteria, langsung tak ada virus yang baik, maka kita pun rosak kulit kepala ni banyak kali momok. Ingat saya cerita itu. Baik, balik pada cerita, dah 20 minit, you dah biarkan, lepas tu you bilas dengan air, kalau boleh air bersih lah. Saya tak tahu, air kita ni ada klorin, ada fluoride semua, itu kadang-kadang susah. Jangan, kalau boleh, nak pakai shampoo yang berat-berat. Kalaupun terpaksa pakai shampoo sebelum you nak buat ni. Saya ulang, sebelum. Dan dikeringkan sikit ataupun agak-agak lembab, baru boleh bubuh air beras ni. Sebab air beras tu adalah penawar dia. Dia punya, orang panggil cara rawatan dia. So kalau you ambil shampoo yang berat, shampoo tu merosakkan rambut. Hair dryer merosakkan rambut. Krim-krim macam-macam. Zaman dulu, di Yau punya perkampungan ni tak ada langsung shampoo-shampoo semua ni. Macam saya sekarang, tak pakai shampoo lagi, dah pakai apa? D&D spray je. So saya dah boleh lah. Saya dah tak ada masalah gatal dan sebagainya, tak payah shampoo lagi dah. So apa yang saya buat sekarang, saya nak cari air beras, saya nak rendam rambut. Nak rendam macam mana, rambut saya pendek, dia orang rendam terus, lepas tu dia bilas-bilas, dia ikat macam orang pergi spa tu, dia bubuh macam kain apa sikit, dia rehat lah 20 minit, lepas tu dia pergi tepi sungai, dia biarkan sungai tu pukul dia punya rambut tu, air ni orang kata apa, bilas tu, dia orang punya, you kena tengok sendirilah, jangan percaya kepada saya pun gelik kepala. Hari ni saya belajar benda baru. Setiap hari saya bercerita dengan you nampak tak semangat kita ni nak tahu benda baru. Tuhan mesti bagi benda-benda yang cun-cun. Kalau kita tahu 9, nombor 10 kita tak tahu juga. Saya tak tahu yang boleh pakai rambut boleh cepat panjang. Dengar ni, dia cepat jadi lebih kuat, susah nak luruh, susah nak jadi hitam. Kalaupun dia beruban, dia lambat nak beruban. Bahkan kat sana, kalau you beruban bawah pada umur 50, you macam orang tengok semacam je. Faham tak? Sebab berarti you tak ikut budaya kat sana. Dia lebih sihat, dia lebih dandruffnya tak ada masalah. Dia orang tak ada masalah. Dan dia susah nak split. Rambut dia lembut dan dia smooth, licin, katanya bersinar.
Tapi memang saya tengok dalam gambar memang senang lah, kita tak tengok direct. Tapi cukup lah kalau cara dia orang ambil gambar tu. Kalau kat kampung ni tak adalah orang nak make up pakai filter semua. Betul tak? Okay. Dan sekali lagi, dia senang, orang kata apa, hitam dan cepat. Dan tebal pula tu. Maksudnya lebat. Ui, rambut saja kan, industri ni orang boleh jadi millionaire jual apa tu, bahan-bahan perapi rambut je kan. Sekarang kita, bukanlah kita tak suruh you beli semua tu, tapi cuba you buat secara alami dan secara free pun. Ni kan kat rumah boleh buat. Hair growth, elasticity dia boleh apa orang kata apa, tarik-tarik sikit pun dia tak putus. Mereka pada umur 18 tahun, orang perempuan di sana, di Yau perkampungan ni, dia ada seremoni potong rambut umur 18 tahun. Itulah kali terakhir yang akan dibenarkan mereka potong rambut. Lepas pada tu tak dia potong rambut sampai mati. Dia punya apa, budaya dia tu. Jadi you tengoklah, semua nanti kena buat sanggul lah. Bila umur dah 50 kan, rambut dah panjang, tebal, masih hitam lagi. Dan dia pula ada cara ikat rambut dia. Kalau sanggul macam ni, dah kahwin. Kalau semacam tu, dia kahwin tapi tak ada anak. Kalau macam lain, mungkin belum kahwin, anak dara dan sebagainya. Oh, dahsyat. Baik, itu satu dari segi rambut. Jangan kita lupa, minimum yang ni kena seminggu direndam. Biar bau sikit pun tak ada masalah. Okey, last pada malam ni ialah untuk kulit. Sama juga konsep yang saya kata tadi tu, tak payah tunggu sampai yang masam sangat sebab you tak boleh terima. Tapi sebenarnya masih baik, masih bagus. Yang bau tu adalah saya kata apa, probiotik. So apa you buat ialah, you rendam, katakan nak pakai mask, you rendam you punya paper tu, yang untuk mask punya paper tu dalam air beras ni. Kalau you tak mau yang seminggu, ambil yang 24 jam lah. Ataupun you buat ice cube yang diperbuat daripada air beras ni, dah jadi ice cube. Tahu tak? Yang ada kotak-kotak you beli, you punya container tu kan ada tempat buat ice cube. Instead of air kosong, you masukkan air beras ni. Maka dia jadi air beras punya cube, you rub. You apa, orang panggil gosok-gosok sikit kat muka. Selalunya dia akan mengkontrolkan you punya pori-pori supaya tidak begitu terbuka. Masalah jeragat, hyperpigmentation, satu lagi hypo. Ramai orang cerita tentang kegelapan, tapi ada setengah orang pun risau tentang dia punya ketidaksamaan, warnanya jadi pudar ataupun jadi lebih macam putih, tak kena tempat. Kawasan lain agak sawo matang, kat situ dia jadi putih-putih sikit, dia tak elok lah kan. So you boleh gunakan ice cube tu tadi. Face mask ataupun masalah orang ada eczema, kulit semua tu, satu badan pun kadang-kadang gatal-gatal semua tu, you bilas dengan air yang telah didaliutkan sikit lagi, dicairkan. Seulang, satu beras, formulanya 3 atau 4 kadarnya dengan air. Right? Last kali you boleh buat spray. Pergi belilah kat farmasi yang 2-3 ringgit punya spray itu, masukkan air beras yang dilute. Jangan ambil yang pekat, sebab apabila pekat you spray kat muka, dia orang utara panggil berketang. Berketang tu maksudnya you can get sticky, jadi keras, jadi macam gam pula nanti kan. Maklumlah, starch kan, kanji kan, kalau dari segi halusnya tu. So skincare is also you boleh gunakan untuk seluruh muka kita. Yang tu pun saya nak cuba juga, walaupun kita ada RX yang, tapi saya memang suka kalau ada benda-benda yang free ni. Walaupun saya mengeluarkan produk, tapi tak semestinya kita membazir wang tak tentu pasal. Kalau dapat benda macam ni, is free of charge, what are we waiting for? Betul-betul? Cerita satu kampung, suruh try. Kalau ada respon, bagi tahu kat saya. Kita bagi tahu satu Malaysia lah. Menyelamatkan zaman-zaman duit ni nak kena simpan juga. Tak boleh kita belanja bukan-bukan. Cakap dulu, saudara saya sekalian, jangan lupa kepada Sachainchi Oil, sebab vitamin E yang kita campur dengan yang terbaru tu boleh membantu. Walaupun dalam air beras ni ada, tapi memanglah kena pakai berbulan-bulan. So you supplement dengan vitamin E Sachainchi Oil. Boleh? Last kali, kalau hari semalam saya cerita tentang detox tu, satu benda saya lupa. Saya yang dah bawa benda ni dekat 20 tahun, namanya Arextra. Arextra ni kalau I lupa, memang I mengkhianati saya punya
awal-awal ibu yang saya keluar daripada RX Water samalah dengan titisan RX Extra ni. Rupanya RX Extra tu asalnya daripada fulvic acid, dan fulvic acid tu terkenal untuk detox semua metal-metal dalam heavy metal dalam badan kita. Faham? Dia boleh tukar 3 hingga 5 drop belah pagi dalam air minuman kita, malam lagi sekali. Buatlah. Yang tu orang kata apa, sebagai amalan detox all the time. Namanya R Extra. Minta maaf saya lupa nak cerita semalam. Kita bertemu lagi saudara sekalian. Jangan lupa minggu depan kita insyaAllah kalau terima, saya dengar kata 3-4 hari lagi akan sampai balik kita punya original Sachainchi Oil di samping yang terbaru Sachainchi Oil. Boleh? Dunia bahagia, akhirat syurga, janji sentiasa pandai melepaskan yang lepas-lepas. Okay, let go and feel good all the time. Jumpa anda besok. Saya nak pergi mana Orang kata nak pergi tengok satu tempat nama Kunang-Kunang. Siapa pernah pergi Kunang-Kunang? Cuba you DM kat saya tempat tu apa cerita. Kalau makan lagi, kalau tak ada langsung sayur-sayur, penat lah. Kan, semua nasi je, jenuh lah. Tak sampai 3 hari dah jadi tembam balik. Saya ni kan cepat besar, cepat gemuk. Kalau tak jaga je 3 hari, naiklah 2 kilogram. So Kunang-Kunang satu dia orang kata, satu lagi dia orang kata kena makan laksa ikan sekok, laksa ikan seekor. Berarti laksa dia kata depa bubuh seekor ikan. Betul? Lagi mana? Nanti saya pergi, saya ambil gambar, saya tunjuk kat you orang, boleh? Tapi saya frah mesti gemuk ni. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Senyum-senyum semua. Bye.